Okay, dah start. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nujaimah. Saya Dr. Afidah Khalid. Seperti biasa kita bersiaran daripada Tafi Group Ibu dan Anak Sihat ya, 9.30 malam. Okay. So topik apa hari ni Jen? Ramai dah tanya ni. Kita akan bercakap tentang asma, santai-santai je ya. Kita akan bercakap tentang asma seperti yang dijanjikan. Siapa yang tak sempat nak join secara live boleh join yang recorded nantilah. Okay. We try to make it not too long sebab yelah kalau bercakap sampai 1 jam tu fokus kita akan lari sikit kan. So kita try to make it as simple as possible. Nak cakap pasal asma ni panjang kan video? Dr. Asma ni adalah certified asthma educator, kids asthma educator dulu di Hospital Serdang kalau you all nak tahu. So she is the right person untuk cakap pasal benda ni okay. Okay, so asma ni actually dia panjang topik dia. So memang dan kalau medical punya tu ramai tak akan faham. So kita try buat simple yang boleh. Mungkin kita bagi sikit kot Jai. Kita bagilah berapa bahagian kot. Intro je dulu hari ni. Next nanti kita sambung lain. Sebab nak cakap topik the whole thing about asthma is too long. Okay, daripada start pathofisio, I mean how it happened, lepas tu gejala-gejala dia and then cara rawatan terlalu panjang. So nak cakap panjang-panjang sangat pun yalah bosan kan, hujung minggu kan kita orang nak rehat-rehat kan. You all nak rehat-rehat, kita orang pun nak rehat juga. So kita cakap pendek-pendek saja tapi kita try to divide into a few session lah. Sekarang kita cakap pasal info-info penting saja. Lepas tu the next dia akan cakap pasal gejala, kemudian mungkin rawatan lah. Siapa yang nak tahu tu boleh stay tune with us. Okay? So, okay, apa itu asma ya Dr. Afidah? Siapa ada masalah asma boleh share kat sini, boleh tanya apa-apa. Boleh komen ya. Di ruangan komen you all boleh komen you all punya experience. Nak tanya pun boleh. Okay. Asma ni actually kalau setengah orang panggil lelah ataupun semput. Okay. Benda tu sama je sebenarnya. Dia penyakit radang lah, penyakit radang yang kronik. Kronik tu maksudnya lama. Penyakit radang yang kronik yang involve yang berkenaan dengan kita punya paru-paru. Okay. Selalunya radang ni terjadi tu sebab banyak faktor lah. Seperti yang biasalah, sama ada benda tu ada alergi ataupun faktor sekitaran ataupun faktor genetik macam kita dah cover dulu. So benda ni adalah radang pada paru-paru. So apa yang jadi? Dia bagus. You all boleh tengok dekat skrin ya. Asma boleh terjadi disebabkan oleh faktor alahan dan faktor bukan alahan. The vast majority of our patients are daripada faktor alahan lah kebiasaannya. Lagipun kita handle dengan pesakit kanak-kanak. So pesakit kanak-kanak kebanyakannya adalah disebabkan oleh alahan kan. Yang bukan alahan ni kebanyakannya melibatkan orang dewasa. So macam mana nak tahu alahan dengan tak alahan? So alahan tu kebiasaannya dia ada faktor genetik lah, keturunan. Sama macam resdung, kalau mak ayah ada asma atau mak ayah ada resdung atau mak ayah ada eczema ke, genetik alahan tu dah ada. So tak semestinya anak akan dapat alahan yang sama. Dia boleh datang dengan asma ataupun resdung ataupun eczema. Kalau yang ada asma dia akan datang dengan asma lah. Okay. Dan kebiasaannya melibatkan budak-budak. Kanak-kanak. Seperti yalah alahan ni sama macam resdung. Kalau alahan tu apa benda? Alahan tu macam-macam lah. Kalau misal kata binatang ke, habuk, hama, cuaca sejuk, makanan-makanan, minuman yang sejuk. Okay, banyak faktor. Kalau yang bukan alahan ni, kalau yang melibatkan orang tua, biasanya macam chemical, industrial, occupational hazard, faktor-faktor ubat-ubatan. Tapi kami jarang deal dengan dewasa lah. Okay, so yang kita akan bincang ni lebih kepada allergy komponen lah. Okay.
Ida ada apa-apa nak tambah lagi? Okay. Betul. So allergy ni selalunya budak-budak lah. Memang kalau kita tanya lanjut ada family history budak-budak, lepas tu kadang-kadang budak ni dia ada kena-mena lah, mungkin dia ada eczema masa dulu, ada rasto, ada cerita rasto masa dulu lah. So yang bukan allergic ni jarang lah orang yang ada, soalnya dia orang dewasa. Tapi kalau kita deep betul-betul, actually yang bukan allergic ni kan yang dah tahu saya baru kena asma, dia kata macam tu, ataupun bila mengandung baru asma. Tapi bila kita tanya lebih lanjut, actually masa kecil dulu sebenarnya dia ada juga asma sebenarnya, tapi macam dah resolve. So actually dia dah tak masuk dalam allergic ni lah, bukan allergic ni, dia memang allergic asma. Simptom dia datang kembali. Sebab tu dia adalah penyakit yang kronik, penyakit yang lama, penyakit paru-paru yang lama. Okay. So kalau misal kata secara keseluruhannya senang kita nak cakap pasal alergi kan. So apa pencetus-pencetus kepada asma, kita tulis sikit lah kan. Sikit je nak bagi faham. So asma banyak. Okay, contoh kalau misal kata binatang. Binatang macam kucing, burung, ayam, okay, benda-benda yang berbulu, hama, okay, rumah-rumah yang berhabuk, hama ataupun habuk, okay, ataupun fatur. Binatang tu termasuk lipas tu, yes, banyaklah makanan ataupun minuman. Okay, makanan ni banyaklah. Kalau contoh macam buah-buah yang macam sejuk macam apa tembikai, oren, even yang macam rambutan pun boleh juga kan. Lepas tu faktor jangkitan kuman pun boleh trigger serangan asma. Jangkitan kuman, apa lagi, lepas tu stres, emosi, fizikal, badan terlampau penat pun boleh juga. Cuaca. Okay, yang ni kebanyakannya kita sebut lebih kepada alahan lah kan. Kalau yang bukan alahan, contoh macam exercise kan. Exercise ataupun ubat. Soalnya ubat tu sakit lah. Ni bukan alahan lah, sorry. Ni termasuklah dalam bukan alahan kan. Apa lagi ya? Nocturnal, waktu malam. Tapi yang tu lebih kepada cuaca kan biasanya. Nocturnal, batuk malam. Ada lagi, tu je lah kot rasanya. So semua-semua benda ni adalah pencetus kepada serangan asma. Okay. By definition, kita dah pergi definition belum kita? Alhamdulillah. Definasi dia. Semua ni akan, kita bagi trigger lah, dia akan pencetus, dia akan trigger asma ni. So bila asma ni terjadi, macam saya cakap tadi, dia tu adalah penyakit radang. So bila dia radang, dia apa menyebabkan, macam mana, kena lukis ke? Nak lukis. Okay, asma secara definisinya adalah penyakit radang paru-paru kronik. Okay, yang disebabkan oleh pelbagai faktor. Okay, genetik atau pelahan kita dah sebut dah tadi yang menyebabkan saluran pernafasan sempit. Okay, sekarang kita nak tunjuk macam mana ia berlaku. Okay, ini kan, boleh nampak ke? Ni paru-paru kita paru-paru kita ni, daripada start saluran pernafasan kita bernafas kat hidung, bernafas kat hidung, masuk dekat saluran pernafasan yang besar kita panggil bronchus. Daripada bronchus dia akan pergi ke saluran pernafasan yang kecil-kecil ni, nampak tak? Okay, saluran pernafasan yang kecil ni dia very kecil. Okay, kita boleh tengok dengan di bawah mikroskop, sangat kecil, kita panggil bronchial. Ini saluran pernafasan yang kecil yang menyebabkan berlakunya, yang membawa udara yang disedut untuk berlaku pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. So kita nak tengok kecil je potongan ni. Potongan bronchial yang kecil ni. So apa yang berlaku bila kita besarkan potongan tersebut, macam ni rupa dia. Okay, so macam ni rupa dia. Ini saluran pernafasan yang kecil tu tadi. Okay, saluran pernafasan yang kecil tu tadi, nampak tak yang seligat-seligat ni? Yang berseligat ni adalah otot halus, smooth muscle kita panggil, otot halus.
Okey, apa fungsi otot halus ni? Okey, dalam asma kebiasaannya kalau waktu biasa dia akan maintain patency of the airway ataupun bukaan saluran pernafasan kita. So bila bukaan saluran pernafasan kita bagus, dia maintain dia punya bukaan tu, so kita boleh kita boleh sedut udara dengan lebih optimum. Nampak tak ni, this one? Okey, udara akan keluar masuk di sini secara lebih optimum. Anak panah merah ni. Ini berlaku saluran lah. Bronchos tu macam saluran, macam straw ke tapai tu kan. So udara keluar masuk ke dalam tu. Okey. So otot tu masih bulat. So apa yang berlaku ketika asma? Okey. Nampak tak ni? Otot halus ni dia jadi sempit. Okey? Dia jadi sempit. Dan dalam masa yang sama berlaku keradangan pada dinding saluran pernafasan ni sehingga menyebabkan ia jadi tebal. Okey, dalam masa yang sama dia akan mengeluarkan kahak. Mucus kita panggil. Okey, bila mucus ni start keluar, dia akan start dengan batuk-batuk. So tanda pertama asma adalah pesakit akan mula batuk. Dan dia punya saluran pernafasan ni akan jadi sempit lah. Nampak tak anak panah ni? Kecil je. So bila anak panah ni sempit, dia akan rasa ketat dada. First dia akan batuk selalunya. Lepas tu dia akan rasa ketat dada, dia rasa sempit ketat dada lah. Tak puas. Rasa tak puas. Bila dia makin kecil tu baru yang wheezing tu lah. Wheezing tu apa? Apa dia Melayu kita panggil? Bunyi berdekit. Bunyi berdekit-dekit tu. Bunyi berdekit. Diibaratkan macam ni lah. Apa ya? Getah paip yang besar kan, air keluar masuk laju je. Tapi bila getah paip tu macam tiba-tiba makin mengeras dan sempit, lepas tu banyak pula keladak-keladak dalam tu, air akan sumbat kan. Macam tu lah juga. Tapi dalam kondisi asma ni bukan air yang tersumbat, saluran pernafasan tu yang sumbat. Diibaratkan macam kita meniup melalui straw yang sempit. So akan bunyi macam whistle kan. Bunyi macam macam tu. Tu kita panggil wheezing. So wheezing tu wheezing ni memang common lah untuk budak-budak yang ada asma. Dia akan start dengan batuk-batuk. Bila tak dirawat dengan segera, dia akan start wheezing ataupun bunyi macam bersiul-siul. So dia punya dada dia akan cakap, kalau dia boleh explain lah, dia akan cakap paru-paru dia tak okey lah, dia tak okey. Tapi biasanya kalau budak-budak dia akan cakap dia sakit perut. Sakit perut dekat atas sebab dekat atas tu adalah diaphragm kita, otot muscle untuk kita bernafas. So dia akan cakap, dia tak pandai nak cakap sakit dada. So dia kata-kata sakit perut, dia tunjukkan bahagian tu. Ada. Pernah dapat juga yang komen sakit dada tau. Tapi budak yang dah besar. Dah besar dia boleh cakap sakit dada. Kalau budak kecil dia akan kata sakit perut, dia akan tunjuk bahagian atas macam ada epigastrik tu. Sebenarnya dia susah nafas pula. Last kali dia akan susah nafas lah, kita nampak dia muscle dia, otot dia akan masuk ke dalam, dia bernafas. Otot dia terperosok ke dalam. Kalau you all pernah tengok video yang saya pernah post dalam group sebelum ni, saya pernah cakap tentang tanda-tanda untuk kenal pasti tanda-tanda yang bahaya pada bayi atau budak-budak kecil kan. Biasanya ada komen lah Fida, tak perasan tak ada komen ni. Kalau tak ada pun, aku salah tengok. Okey, tanda-tanda untuk kenal pasti budak tu macam yelah, orang tua kan senang nak cakap. Sakit dada lah, susah nak nafas lah, sakit tekak lah. Kalau budak kecil, contoh macam umur 3 tahun ke kan, macam mana kita nak tahu kan sama ada dia ni teruk ke tidak. Nak dengar bunyi bersiul tu kadang-kadang tak dengar tau. Bila dah teruk sangat baru dengar. So macam mana nak tahu budak tu okey atau tidak? Biasanya satu, dia tak aktif, dia tak nak makan minum macam biasa. Lepas tu bila dia tidur tu, kalau you selak baju dia nampak berombak laju daripada biasa. Ataupun pigeon chest, macam nak cakap, dia macam kembung sikit ke depan, hyperinflated. Nafas yang berombak laju, hyperinflated, ataupun berlekuk lah dekat bawah tulang rusuk dia tu nampak terperosok ke dalam. Dan kalau dia teruk sangat, antara tulang-tulang selangka dia tu pun boleh nampak juga. Itu kalau teruk sangat lah.
Hmm. Assalamualaikum Dok. Mohon bertanya, asma ni penyakit keturunan ke? Baru keluar lambat sikit kot tadi. Tak nampak ke? Dekat StreamYard boleh nampak Fida? Tak nampak, tak ada. Ni baru ni Facebook user. Okay. Asma ni penyakit keturunan ke? So Fida nak jawab? So macam kita cakap tadi lah, dia boleh jadi keturunan dan dia boleh jadi bukan keturunan. Tapi kebanyakannya adalah keturunan. So keturunan ni maksudnya keturunan atopik lah. Sebab nanti parents akan kata, saya tak ada asma, nenek tu semua tak ada asma, belah ayah pun tak ada asma. Kan ada dapat asma. So bila kita tanya lebih, rupanya dia ada eczema, dia ada rastum macam tu. Ataupun nenek dia ada rastum macam tu. So kebanyakannya adalah penyakit keturunan lah, genetik. Genetik ni kita panggil atopi lah. So macam yang Dr. Afida cakap tadi, kadang-kadang kita pelik, anak aku asma, aku tak ada asma pun. Tak semestinya. Okay, faktor alahan hypersensitivity ni dia ada tiga organ utama, hidung, paru-paru dengan kulit. Hidung, resdung, paru-paru asma ataupun kulit eczema. So kalau mak ayah kita tak ada asma tapi dia ada eczema, dia ada resdung, so genetik tu dah ada. So bila genetik tu dah ada, possibility untuk anak dia dapat asma tu ada. So itulah yang kita kata berketurunan tu lah. Okay, tapi ada juga asma bila kita baca-baca balik, ada juga asma yang bukan disebabkan oleh keturunan, kebiasaannya melibatkan orang dewasa macam yang kita dah cakap tadi. Biasanya dicetuskan oleh faktor persekitaran, kebiasaannya melibatkan bahan-bahan chemical. Okay, occupational hazard, orang yang kerja dekat kilang, okay, banyak terdedah dengan bahan-bahan kimia, boleh jadi. Ataupun yang expose dengan ubat-ubatan terlalu lama, boleh jadi. Yang itu biasanya bukan yang itu bukan allergic, tapi bila kita korek-korek balik, kadang-kadang dia ada juga kan keturunan kan. Kadang-kadang ada. Jadi dia ada. Okay. Alright. So mana-mana yang nak tanya lagi boleh tanya kemudian. Kita akan jawab secara bertulis lah. Bapa mentua saya ada eczema. Anak saya masa below 1 tahun ada asma. Bapa mentua belah isteri lah kan. Bapa kepada isteri. Anak masa below 1 tahun ada asma. Sekarang dah macam tak ada asma ni, boleh tulis secara natural ke? Ini detail tau kalau kita nak explain. Sebabnya asma, kalau kita nak dapatkan diagnosis untuk asma di kalangan kanak-kanak, it's not easy. Kadang-kadang umur 1 tahun kita tak terus diagnose asma tau. Sebab apa? Kebanyakannya untuk budak yang umur bawah daripada 2 tahun, memang senang dapat wheezing tau, bunyi bersiul yang bunyi berdekit tu. Tapi bila kita tanya-tanya, cetusan dia hanyalah disebabkan oleh jangkitan kuman, jangkitan virus. Tapi benda lain dia tak cetus pun. Habuk ke binatang ke tak ada jadi apa-apa. So yang itu biasanya kita tak categoriskan dia sebagai asma. Kita panggil apa Fida? Kita panggil dia wheezing lah, viral induced wheeze ataupun episodic viral wheeze. Sebab apa? After 2 years old, dia dah tak ada. Melainkan benda tu berterusan. Lepas tu kita nampak ada pula cetusan lain. Habuk dia wheezing, makanan dia wheezing. Lepas tu ada pula strong family history. Lepas tu berterusan sampai umur 5 tahun ke atas. Then yes, mungkin kita akan panggil budak ni ada asma. So nak jawab soalan you boleh tulis secara natural ke? Kita tak boleh cure. Kan Fida? We cannot cure asma. We can control the symptom. So asma ni dia kita macam Dr. Jia cakap lah, bila budak-budak bawah 5 tahun, especially bawah 2 tahun lah, kita nak kata asma betul tu tak boleh lagi. Doktor tak boleh kata definite dia asma sebabnya satu, dia kecil. So bila kecil, saluran pernafasan dia kecil. So bila kecil, bila dia batuk ke kahak penuh pun saluran dia pun jadi sempit. Bunyi pun macam asma, bunyi wheezing. So itu biasa kalau pada jangkitan kuman. So walaupun dia ada family history tak ada family history sama juga. Dia memang senang lah dapat wheezing tu. Sebab tu doktor akan keep track lah berapa kali dia ambil nap, berapa kali dia batuk dalam setahun, berapa bulan sekali dia batuk macam tu, dia keep track. So biasanya masa umur 2 tahun kebanyakannya dia akan kurang ataupun setengah baby tu memang tak ada langsung lah. Tapi bila lepas 5 tahun tu, dia still lagi ada, baru doktor kata asma. Sebab tu kalau pergi bawa anak kan kecil-kecil, dia masa semua doktor ada bunyi, doktor bagi nap,
keluar, lepas tu doktor kata macam bunyi asma. Doktor tak cakap dia asma, doktor kata macam bunyi asma sebab dia punya apa tu, ubat dia sama je macam ubat asma. Yes. Bagus kau topik ni, kita boleh buat next. Itulah kita kata sebab topik ni agak panjang untuk kita elaboratekan. Kalau nak cakap satu persatu, even dari segi definasi dia pun agak memeningkan. Kita ada episodic viral wheeze, kita ada multi-trigger wheeze, and kita ada asma. Even asma pun dia ada banyak kategori. Dia ada intermittent asma, dia ada mild persistent, moderate persistent, severe persistent. So mana satu? Kan? So macam susah kalau kita nak bagi faham dalam one short period of time. That's why kita try to divide into beberapa live session selepas ni. Tapi yang kita nak bagi fahamnya dekat sini hanya pengenalan sahaja dulu tentang bagaimana terjadinya asma, mekanisme terjadinya asma dan disambung, doktor sambung next chapter. Okay. Bagaimana terjadinya asma. And then cara rawatan lah, cara kenal pasti gejala-gejala dia, macam mana nak rawat, apa ubat-ubatan yang kita boleh bagi, apa inhaler yang kita boleh pakai untuk orang yang ada asma. Kan? Okay. Boleh dah baca Fidah? Okay. So basically itu asma ni banyak kategori. Kategori yang besarnya adalah faktor alahan, faktor alergik. Kita panggil atopi disebabkan oleh genetic factor. Kebiasaannya melibatkan sejak seawal umur kanak-kanak lagi lah. Biasanya orang dewasa disebabkan oleh persekitaran exposure to chemical ataupun ubat-ubatan. Gejala macam yang kita dah cakap tadi, start dengan batuk-batuk yang berterusan, bunyi berdekit atau seolah-olah seperti bersiul, sakit dada, sakit perut biasanya di kalangan budak-budak, sesak nafas. Kalau orang tua dia akan komplain sesak nafas. Okay. So bila doktor dah kata asma ni, okay, boleh baik ke tak? Satu, orang tanya. Lepas tu, orang ni ada asma, anak saya ni ada asma, dia pakai 2 ubat. Anak ni ada asma tapi tak perlu ubat. Macam mana tu? Macam mana nak explain tu? Sebenarnya panjang tu. So next. Cara pakai inhaler tu pun kena betul tau. Dia is not as simple as okay doktor bagi inhaler you pakai asma terus baik. Ada orang pakai inhaler selama berbulan-bulan tak baik-baik juga bila datang jumpa doktor. Patutlah teknik dia tak betul. So teknik pemakaian inhaler tu pun ada satu sesi khas yang kita akan tunjukkan macam mana penggunaan teknik-teknik inhaler yang betul. Jenis-jenis inhaler yang ada untuk pesakit-pesakit asma. Apa itu inhaler ubat pelega, apa itu inhaler ubat pencegah. Beza ya. Okay. So, okay. So ada apa soalan nanti boleh tanya. Thank you Puan Tasnim. Okay, Puan Tasnim ni antara salah seorang pesakit kami. Anaknya pernah datang klinik kami lah. Antara pengguna-pengguna inhaler kan. Okay dah ke Puan Tasnim anak you? Harap-harap okay lah ya. Lama dah tak jumpa. Sihat kot. Sihat kot Alhamdulillah Okay, nanti kita sambung kemudian. Kita nak cakap panjang-panjang pun tapi ramai pula orang menyahut Fidah sebelum ni. Ramai. Okey lah 5 orang. Whatever question yang you ada boleh tanya di ruangan komen. Kita akan kumpulkan soalan. So untuk sesi live yang akan datang kita akan cuba jawab ya. Alhamdulillah Naufal sihat walafiat. Alhamdulillah. Okay. Alright. Okay. Okay, so, boleh kumpulkan soalan you all. Mana-mana yang tak jelas lagi boleh bertanya di ruangan komen. Okay, sama-sama. Okay, kalau kita tak boleh jawab secara live, kita akan jawab secara kita akan komen di ruangan komen lah. Kan? Okay? Itu saja buat masa sekarang ni. Okey, boleh faham kan? Ini kita info saja, pengenalan saja dulu. Mekanisme terjadinya asma,
bahagian besar asma, macam mana nak recognize gejala-gejala asma, dan lepas ni kita akan explain dengan lebih detail lah tentang simptom-simptom asma tersebut dan juga rawatan yang terlibat rawatan asma. Okay. Setakat ni kita sambung. Itu saja. Okay, terima kasih kerana bersama kami. Kita sambung di session yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.